sekarang ni even Edu IT pun dah set dalam your course course outline you. Okay, kena ambil STIJ 2024 apa networking basics. Okay, networking basics. So IT student ambil, Edu IT pun ambil. Okay, so semasa satu topik dalam STIJ 2024 networking basics ada about this binary, decimal binary, and later maybe we touch also about the hexadecimal. Okay, so saya akan tunjukkan, sekarang kita tengok yang first is decimal to binary first. Okay, decimal to binary. Decimal, awak ada tuduh yang tulis English lah, di capital, DEC to binary. Dia punya okay, decimal to binary or base 10 to base 2. When we learn about this binary decimal binary in our another class STIJ networking basics, the limitation here is we only convert 8 bit. Okay, kita hanya convert 8 bit. Okay, one byte or 8 bit. Okay, kita tak go beyond 8 bit. Okay, kita tak convert 16, 32 or 64. We just convert 8 bit. Okay, satu byte ataupun we call it octet. Okay, we call it octet. Okay, octet is a 8 bit number. So kita convert 8 bit. Okay, daripada decimal. So basically the lowest value is 0,000,000,000. 1, 2, 3 tak cukup satu lagi. And the highest value is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so when we talk about 8-bit number, so the lowest value is 0,000,000,000 and the highest value is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 8 kali 1. Okay, so if you convert this one first, let's see what is the lowest decimal number. So this one is 0, base 10, and this one is 2, 5, 5. So the range that we convert is only between 0 and 255. Antara 0 dengan 255. Okay, so before we proceed, okay, kita tengok previously ingatlah saya tunjuk satu, kita akan tunjukkan kalau katalah 50. Okay, 50, this one is 5 times 10 power of 1 and this one is 0 times 10 power of 0. Ataupun kalau kita tambahlah 507 contohnya. Okay, so this one is power of 2, this one power of 1, and then this one is 7 times 10 power of 0. So kita start with 0, 1, 2, and proceed. Okay, the next one. So remember that. Okay, remember that. Sama juga. So if we talk about binary, so base 2. So please remember this number. Okay, 1, 1. 1 times 2, 1 kali 2, 2. 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. 16 times 2 is 32. 32 times 2 is 64. And 64 times 2 is 128. Tak dapat download. Kacau. Okay, so ingat yang tu. Okay, ikut nama kat sini. Muhammad Hadif. Ada? Saya tengok participant ni. Okay, bagi satu number between 0 to 255. 0 tu berapa? Antara 0 dengan 255. Bagi satu nombor. Sekarang kita try convert. Saya tunjuk dulu satu. 200. 200 cukup. Okay, so you said 200. Okay. So kalau saya, okay, this is how I teach my student. So this is the value. You want to convert to binary. Okay. So saya go to slow step first. Okay. 200 dengan 128 yang mana besar? For sure, 200 besar. So I put 1 here.
Okay, and then saya tolak 128. Okay, 200 tolak 128. Yang time ni lah, saya kena guna bahasa Melayu banyak. 10 tolak 8, 2. Okay, 9 tolak 2, 7. So, this one is 72, 72. Okay, 72 dengan 64 yang mana besar? 72 besar. So, kita boleh tolak 72 tolak 64. So, saya letakkan 1 kat situ. Okay, so buat pengiraan lagi. 72 tolak 64 is 8. Okay, you can go 118 dengan 32, kecil. 8 dengan 16, kecil. 8 dengan 8, 8 boleh tolak 8, yes, 1. And then, yang lain kosong. So, you dapat dah jawapan. Inilah jawapan untuk 200. Okay, inilah jawapan untuk 200. Okay, saya tunjuk contoh satu lagi. Mariatul Afikah. Okay, bagi satu nombor between 0 dengan 255. 23. Berapa? 23. 23. Betul? 23? Ya. Awak bagi senang sangat. Okay. Okay. So, kita tengok 23. 23 for sure lebih kecil daripada semua lah kat situ. So, yang besar. So, 23 dengan 16. Okay, 23 dengan 16. 23 boleh tolak 16. So, kita letak 1. So, kita tolak lah kat situ. Dapat 7. Okay, dapat 7. So, you can go step by step. Tapi saya tahu 7 adalah 4 campur 2 campur 1. Okay. Okay, 16, 20, 21, 22, 23. Okay, saya tunjuk satu lagi. Afiq Imran, bagi satu nombor. 118. 118, okay. So, Afiq Imran bagi 118, 118. Okay, 118. Okay, 118 dengan 128, for sure 128 besar. This number tak boleh tolak number ni. So, kita tak kosong. Okay. So, for clear kat sini. 118 dengan 64. Okay, 64. 118 boleh tolak 64. So, saya letak 1 kat situ. Okay, 8 tolak 4 is 4. 16, 5. Betul tak? 5, 6, 11. Okay, betul. Okay, so 54. Boleh tolak 32. Okay, 22. Okay, 22 boleh tolak 16. Okay, 4, 6 kat situ. And then, you boleh go one by one, satu persatu. Tapi bila kalau you dah biasa, if you familiar with the method, kita tahu 6 adalah 4 campur 2. Okay, 6, 6 is 4 plus 2. So, you just letak kosong. And kosong kat situ. Okay. Now, kalau you ada kertas di depan you, kita buat sekali. You buat dulu lah. You buat dulu, sekali kita tengok. Okay. So, take out a piece of paper. Tak kisahlah. A piece of paper ke, you ada notebook ke apa ke, tak kisah. Buku nota, tak kisah apa sajalah. Buku ke apa method, no problem. Okay, so kita try tengok satu nombor. Aimil Daniel. Bagi satu nombor antara 0 dengan 255. Satu 66. Okay, Aimil type kat chat ke situ. 166. Okay, try dulu. 166. Okay, siapa yang dapat jawapan, type jawapan you dekat chat box tu. Kita tengok siapa yang cepat. Tanpa menggunakan calculator lah. Tak kira pakai calculator, for sure cepat lah kan. Without using calculator, kalau you dapat jawapan, type dia. Your binary value tu dekat chat box. Kita tengok siapa yang cepat.
Your answer must be in 8 bit. Okay, your answer must be in 8 bit. Okay, bagi 8 bit ya. So kalau depan kosong, you must put 0 in front. Kalau depan 1 tak apalah, you start with 1 kan. Nur Natasha bagi itu hanya, saya nampak hanya 6 bit saja. Okay, Kong, okay, so yang bagi nampak macam sama semua. So betul lah kot. Kan, nampak jawapan yang Tan Guan Yun, Nur Arisha bagi. So jawapan lebih kurang sama saja. Ataupun you copy paste pun dapat jawapan sama kan. Okay, so kita tengok jawapan. Okay, kita tengok jawapan. So saya tunjuk sekali lagi. 166 dengan 128. 166 boleh tolak 128. So saya letakkan 1 kat situ. Okay, 128. Okay. 8 kat situ, 5 tolak 2, 3, 38. Okay, 38 kosong 1 32. Okay, 32, 8 tolak 2, 6. So kita tahu 4 campur 2 is 6. 1-0, 1-0-0, 1-1-0. Okay. So jawapan tepat. Okay, jawapan tu tepat lah. 8 bit. Nur Izzah, jawapan macam salah. Okay. Tak tahu kat mana ya. Okay, ada satu yang bit ketiga tu salah. Okay, bit ketiga salah. Yang lain tu samalah. Okay. Okay. Kita try satu lagi last untuk binary decimal. Okay, binary decimal. Sorry, untuk decimal binary. Decimal to binary. Sekali kita tengok binary to decimal. Okay, siapa nak suruh bagi tahu contoh satu? Okay, saya scroll nama kat situ. Anis Fatini. Bagi satu nombor. Anis Fatini bagi satu nombor. Dua, 4, 7. Okay, 2, 4, 7. So try. Try dulu. 2, 4, 7. Siapa dapat jawapan, tolong letakkan jawapan dekat chat box. Okay, jawapan saya tengok sama. Cuma Riandra terlebih 1 bit. Okay, Riandra have 1 extra bit. Okay, so jawapan majoritinya bagi jawapan yang sama. So, let me show. Sekali lagi, mungkin boleh semak lah. Kalau in case your answer is wrong, then you can check. Okay, so 247. Okay, minus, okay, so minus 128. 128, 128. So, this one is 9. 3 tolak 2 is 1. Okay, 2 tolak 1, 1. 1, 1, 9. Okay, saya kecil sikit lah nak ni. Okay, I need the number above.
Okay, so 1, 64, 64, 9 tolak 4, 5. Okay, 11 tolak 6, also 5, 55. Minus 32 here, 32. Okay, 5 tolak 2, 3. 5 tolak 3, 2, 23. 16. Okay, 16. 8, 16, 24, 7. Okay, 7. And you can proceed step by step, 7. But here I know that 7 is 4 plus 2 plus 1. That is the value of 7. Okay, so I just put 0 there. Okay, so 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sorry, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. So that is the answer. Okay, itu jawapan dia. Okay, so itu binary to decimal to binary. Okay, decimal to binary. Same concept. Okay, same concept for binary to decimal. Okay, daripada binary ke decimal. Konsep sama. Saya gunakan nombor yang ke atas tu. I use the same number above. Okay, katakanlah number yang you nak convert adalah katakan 10, 10, 10, 10, 10. Okay, 10, 10, 10, 10. So, let's go. Okay, kita kata yang guna, we use the longest step first. Okay, so you write back 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. So now you know, okay, this is 128 plus 32. Okay, 128 plus 32. Kalau you dah biasa, you tahu 160. Okay, plus 8, 168. Okay, plus 2. Okay, campur saja. 128, 32. Okay, 8 dan 2. Okay, 128 campur 32, 160. Okay, 8 campur 2, 10. So, you dapat 170. 170. Okay. Oh, mungkin lagi kita bagi lagi. Let's say 1, eraser. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Okay. So, you know that 128 campur 64. 128 campur 64. 192. Okay. Campur 8 campur 4. 8 campur 4, 12. So, you campur lah. Okay. So, 192 campur 12, 4. 90, 204. Betul ke? 128, 128, 64, 92, betul. 8 campur 4, 12. So, 92 campur 12, 204. Okay, ataupun saya bagi contoh lagi. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, so 128 campur 64, 192, 172, 128, 64, 192, 192 plus 32, plus 32. So jadi 192 campur 32 is 224, 224. 224 plus 16, 240. Okay, 224 plus 16, 224 campur 16. Jadi 240. Okay, campur 1. So, yang ni 241. Saya jadi ni, sekejap. Okay, so 241.
Okay. Nak tunjuk contoh lagi? Need more example? Perlukan contoh lagi? Okay. So kalau ni let's try satu atau dua exercise. Okay, let's say 110 111 0 ada berapa? 600. Okay. 110 110 111 00. Okay. So cuba. If you get the answer, then write your answer on our chat box. Okay. Tulis jawapan you dekat chat box. 110 110 111 00. Okay, ramai yang bagi jawapan 220. Saya pun tak tahu, saya tunjuk. Kita try tengok, saya pun tak tahu jawapan dia. Tapi semua yang bagi jawapan 220. Okay. 128, 128, 64, 192. Okay, 192. 192 campur, yang ni duduk apa ni? Yang ni duduk kat 32, 16. Okay, yang ni 32, 192 campur 16. 8. Okay, 208. 208 campur 8. 216. Okay, 216 campur 4. So, 220. Okay, 220. So, betul. Okay, kita try satu lagi. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Berapa? Yang ni senang. 1 campur 2 campur 4 campur 8. Okay, so jawapan dia betul 15. Okay, so 1, 2, 4, 8. So campur je 1, 2, 4, 8. So jadi 15. Kita bagi satu gilas. Okay, kita bagi satu gilas. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Okay, so jawapan banyak bagi 51. Okay, yang ni 3. Okay, yang ni 3. Yang tu 32 campur 16. 48, 48, 49, 50, 51. So 51. Okay. That's why I said my calculation is fast when I calculate in Malay. Okay, so minta maaf lah. Okay, so saya punya pengiraan ni sangat laju kalau saya kira dalam bahasa Melayu. So kalau you suruh saya kira dalam bahasa Inggeris memang lambat. Okay. So this one is 48. Okay, this one is 3. So 48 plus 3 is 51. Okay, 53, 48 campur 3. So jawapan dia adalah 51. Okay, so lebih kurang setengah jam. Okay, lebih kurang setengah jam you dah pandai dah binary decimal conversion. Okay, you dah pandai binary decimal conversion. Next, saya nak tunjuk kayu binary to, kita dah binary decimal, decimal binary. Saya masukkan juga sikit, okay, saya masukkan juga sikit binary to hexadecimal.
And kalau you dah tahu sebenarnya hexadecimal to binary pun sama. Okay. So saya nak padam sikit je kat sini. Saya nak pakai yang tu ada. Malas nak buat banyak-banyak. Saya ada nombor banyak tu. Okay, saya tunjukkan kat you. Binary to hexadecimal. And sama juga, you boleh reverse balik. Dengan syarat you ada this one. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay. So, you listkan dulu. Ini macam table rujukan lah. I call it a reference table. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ataupun 10 ni is A. 11 is B. C is 12. D is 13. E is 14. And F is 15. Okay. So, you dah ada senarai tu. This is the hexadecimal number or the hexadecimal value. And then you write down the binary value. Okay, satu missing kat situ, kosong. Okay. So, 0 is 1, 2, 3, 4. 4 bit of 0. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. You dah pandai tadi kan, convert. Okay, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 5. 0, 1, 1, 0. Okay, 0, 1, 1, 0. 7 is 0, 1, 1, 1. Tadi kita dah try. 8 is 1, 0, 0, 0. 9 adalah 1, 0, 0, 1. 10 adalah 10, 10. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 11 or B. Okay. C adalah 12. 1, 1, 0, 0. 13 adalah 1, 1, 0, 1. 14 adalah 1, 1. 1, 0 dan 15 adalah 1, 1, 1, 1. So, you ada this value. Okay, you ada this value. Kalau dalam exam kat UUM, kalau dalam exam dekat UUM, saya advise my student, kalau saya ajak yang ada subjek lah, saya advise my student to write this on your exam paper. Okay, saya advise masuk ke, kalau katalah you ada subjek yang melibatkan hexadecimal, okay, I will ask my student, bila masuk tu, bila dah exam start, mungkin nak baca doa apa semua, okay, no problem. And then the first thing you do, jangan jawab soalan lagi. Try tulis dulu. Okay, formula dan sebagainya. Tulis dekat kertas jawapan. Booklet, exam booklet. Question booklet. Kertas soalan. Bukan kertas jawapan, kertas soalan. Okay, tulis dekat kertas soalan. Exam booklet. Okay, so nanti pengawas peperiksaan tak boleh kata you bawa toyol ataupun you bawa cheat sheet. Okay, you bawa cheat sheet. Sebab kertas soalan tu diberikan waktu exam. Kalau lah kata you tulis dekat kertas yang exam pad yang diberikan ataupun any exam pad. So kalau dijumpa mungkin dia kata oh you bawa cheat sheet. You ambil exam pad yang exam yang lepas, you write down and then you bring in. So menjadi kesalahan. Even though you write down. Okay, you tulis tu waktu exam. Okay. My advice, carilah muka surat mana kosong dekat kertas soalan. Sebab kertas soalan diberikan waktu exam. So kalau you tulis dekat kertas soalan tu, so people cannot claim that you bawa cheat sheet. Ataupun istilah kita panggil you bawa toyol. Okay, so you cannot, okay, people cannot blame you bringing a cheat sheet in the exam. Okay, sebab itu kertas soalan. Kertas soalan hanya diedarkan, kita panggil question booklet. Question booklet hanya diedarkan waktu exam. Okay, so tak ada kemungkinan lah you bawa masuk cheat sheet. Okay, so apa yang saya nak tunjuk kat sini, what I want to show here is actually this is, okay, kita ada kat situ this is all binary. Okay, ini semua binary. So bila you nak convert binary to hexadecimal sangat senang. Kalau you ada this thing, if you have this thing, so you tengok 1010 is A. Kalau tak clear. Okay, 1010 is A. 1010 is A. So convert this 8 bit into binary, 8 bit of binary into decimal, it will become
A. Okay, saya pakai terang sikit lah. So A, this one is A. Okay, 1100, 1100. This one is C. Okay, so every 8 bit of binary will become 2 hexadecimal value or hexadecimal digit. That's a hexadecimal number. 1111, this is F. Okay, this is 1, F1. Okay, 1101, this one is D. Okay, T. And this one is 1100. Okay, this one is C, DC. Okay, this one is 0. This one is F. 0011 is 3. So this one is 3. This one is 3. So converting 8 bit of binary into decimal will create 2 hexadecimal number. Okay, or hexadecimal value. Okay, so senang nak convert. 1111, this one is F. Okay, this one is 7. 1010, this one is A. Okay, 0110, check at least, this one is 6. 0111, this is 7. Okay, 0110, 0110 again, itu 6 betul, 76. Okay, so proses mudah. Nak Apa? tanya soalan sir. Ya, teruskan. Kalau binary yang 4 awal tu kosong tu kena tulis ke like tulis like tinggal je? Macam mana? Cuba bagi Macam- contoh, bagi contoh. Tu yang 00001111. Ya. First 0 tu kena tulis ke tulis F je? Tulis, better tulis kosong kat depan. Okay. Sebab Thank you. when we talk about ini nanti kita kalau kita nak reverse balik. Kan? Bila kita nak reverse balik, kita tahu sekarang binary, kita talk about binary yang kita talk is 8 bit of binary. Okay? Dia ada 8 bit. Kalau you tengok numbering semua dia ada 8 bit. So kita kena letakkan bila 8 bit maksudnya depan kosong, bila kita convert kita letakkan kosong. Maksudnya kosong F. Tapi nanti you akan tengoklah apa tu kalau you ambil another subject contohnya. Okay, another subject yang asas rangkaian nanti kita akan tengoklah. Nanti kita boleh omit, dia panggil omit leading zero, omit yang zero kat depan tu ada konsep of contoh kalau kita nak tengok dalam application IP version 6. Okay, IP address version 6. Itu nantilah next sem lah, tapi saya just highlightkan dulu. Okay, kita boleh lupakan kosong kat depan sebab dia ada dia punya prosedur untuk convert. Okay, kita boleh omit, dia panggil omit leading zero. Okay, omit leading zero, omit kita adalah dia ada dia punya tu. So kita boleh hapus ataupun kita tak payah tulis lah kan. We don't have to write this one. Tapi untuk selamat sekarang sebab kita buat just kita tengok binary to decimal conversion and we talk about only 8 bit. So kalau ada 0000 here, so you write the 0 here. So dia akan represent 2 kat situ. Okay, 2 hexadecimal. Okay, 2 hexadecimal. So bila 2 hexadecimal kalau you tak tulis kosong ni dia akan tinggal F saja. Nanti you tak tahu. Okay, bila you nak convert balik decimal to hexadecimal to binary, nanti you akan confuse. Okay, so sama juga katakanlah you ada 6 saja. 110010. Macam mana you nak convert? Okay, ini 4, you kena tambah kosong kat situ. Bagi jadi it's a set of 4. Okay, tambah kosong kat depan. Okay, tambah kosong kat depan. So dia akan jadi kat situ 0011 is 3. Okay, this one is 2. So 32. Okay. And bila you nak convert pun sama balik. Okay, sama. Okay, you akan setiap satu hexadecimal tu akan menghasilkan 4 binary. Okay, setiap satu hexadecimal akan menghasilkan 4 binary. Okay.
Konsep actually satu lagi yang saya nak tunjuk tapi mungkin kita tak guna is kepada binary nak convert jadi octa. OCT, octa, base 8. Okay. Binary kepada base 8 sama konsep. 1, 2, 3, 4, kosong ada kat situ. 5, 6 tapi sampai 7 saja. And value dah sama. Cuma sekarang ni kali ni is 3 bit saja. Okay, 0, 1, 0 dan seterusnya lah kat situ. Okay, 1, 1, 1. So sama saja. Tapi kali ni kalau nak convert binary kepada octa. Okay, octa. So you pecahkan kepada 3. Contoh kat situ 1, 2 dan yang ni jadi ada 2. So you assume 0 kat depan. Okay, 0 kat depan. So kalau katalah nombor ni you nak convert jadi 8 bit. Nombor 8 bit ni nak convert jadi octa. So yang ni adalah 0. Yang ni adalah 1. Yang ni adalah 3. 3, 1, 0. Base 8. 1, 1, 1 ini 7. Okay, 0, 1, 0 ini 2. 0, 0, 0 ini 0. So you write down lah 0. You tak tulis pertama. 2, 7, base 8. Okay, so sama konsep macam hexa. Cuma sekarang ni octa, base 8. You group dia jadi 3, 3, 3. Tapi yang ni application dia ni tak ada dalam tak tahulah, mungkin subjek lain I'm not sure. Okay, subjek lain I'm not sure. Saya tak biasa mengajar lah subjek lain yang guna benda ni. So yang benda ni yang memang akan guna dalam subjek yang STIJ yang saya sebut ni. Okay, so you kena tahu decimal for sure. Any subjek pun decimal kena tahu. Okay, kita kena tahu binary and kita kena tahu hexa. Okay, decimal, binary, hexa. So conversion between this number ni you kena tahu lah. You kena tahu. Okay, tapi saya selalu suka buat daripada decimal ke binary, binary ke decimal. Yang saya tunjuk tadi, awal-awal tadi. And then, kalau kita ada dah binary, kita boleh convert binary to hexa, hexa to binary. Okay, binary to hexa, hexa to binary. Okay, tapi dia punya limitation untuk kelas ni, dia hanya 8 bit. Okay, dia hanya play with 8 bit. Okay, 8 bit number. So, kita tahu value dia from 0 until 255. Dia represent number dengan 8 bit. Okay, so between 0 to 255. Okay, so habis topik yang saya nak tunjuk yang previous class lah. Tapi new method, tak sama macam dalam slide. Okay, next saya akan sambung converting floating point. Okay, converting floating point. So ada beberapa 2 slide saja converting floating point ni. Basically ada titik perpuluhan kat situ. We have a decimal point, titik perpuluhan. Okay, titik perpuluhan. And then caranya mudah. Tapi you kena asingkan. Okay, you kena asingkan 2 calculation. Contoh kat situ 10.25 nak convert ke base 2. Okay, 10.25 nak convert ke base 2. Okay. Okay. So you kena bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, okay, yang ni kena ingat. Asalnya adalah 10.25 ni adalah okay, 10.25 kosong adalah 10 kuasa 1. Ataupun 1 kali, kalau ini 1 kali kosong kali 10 kuasa 1. Sorry, terbalik. 0 kali 10 kuasa kosong. 1 ni adalah 1 kali 10 kuasa 1.
Okay. 2 ni adalah, yang ni yang pelik sikit. Tapi sebenarnya 2 kali, 2 kali 1 per, 1 per, berapa? 10 kuasa kosong. Kan kosong. Okay, 0.2. Okay, 2 kali 0.1 lah sebenarnya. 10 kuasa 1. 10 kuasa 1. Tak saya tengok. Yang ni 5 kali, tak saya test dulu. 1 per, sebenarnya 10 kuasa negatif 2. Ataupun 1 per 100. 5 per 100, 0.05. Betul kan? 0.05. Yang ni 0.0, yang ni 0.2. Betul lah. Okay, yang ni sebenarnya adalah 2 kali 10. 2 kali 10 kuasa negatif 1. You convert jadi 2 kali 1 per 10. Ataupun 1 per 10 kuasa 1. Okay, 5 adalah 5 ni adalah 5 kali 10 kuasa negatif 2. 5 kali 10 kuasa negatif 2. Ataupun 5 kali 1 per 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 adalah 100. So 5 kali 10. 5 kali 1 per 100. 1 per 100 adalah 0.01. So 5 kali 0.01, 0.05. Okay, yang ni 2 kali 0.1. Okay, 2 kali 0.1 is 0.02. Okay, so ini konsep nombor floating, nombor perpuluhan ni. Okay, konsep dia dulu. So kita kena tahu konsep dia lah. Sebelum kita proceed. Okay, sebelum kita proceed, dia kata kat situ. Okay, 10. Okay, 10. Okay, 10 macam mana you nak buat. So, macam biasalah. Macam tadi juga, you convert. Okay, you convert. Kalau yang ni, 10 bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2. Yang ni kita punya konsep lama itu. Okay, bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2. Ataupun kalau you dah biasa, 10 adalah, kita dah tengok tadi is, okay, 0101. Sorry, 1010. 10. Okay, tapi yang ni darab. Okay, yang ni darab. Okay, yang ni darab. So, 0.25 darab 2, 0.5. Okay, and then 0.5 darab ni, ambil value ni. Darab 2. Okay, adalah 1. So, you ambil, okay, daripada kosong, dia reverse terbalik ya. Kalau ni 101, dan ni 01. Okay. So, paling mudah kalau you nak convert decimal, you nak convert, yang ni is binary into decimal. Okay, binary to decimal. Okay, yang ni sama. Okay, yang ni sama. Okay, yang ni sama konsep. Cuma saya tunjuk kat situ 101. Okay. Macam tadi lah. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. 2 kuasa 0. Okay, 1 darab 2 kuasa 0. 0 darab 2 kuasa 1. Okay. And then 1 darab 2 kuasa 2. 0 ni kita tak payah. So kita ada 1 darab 2 kuasa 2. 4 campur 1. Jadi 5. Okay, yang ni tadi. Okay, saya tunjuk kat situ. Okay, saya tunjuk kat situ. Dot 101 adalah 1 per 2 kuasa 1. 1 per 2 kuasa 1. 1 per 2 kuasa 2. 1 per 2 kuasa 3 tak ada sebab kat situ dia tak tunjuk kat situ. Okay, 1 per 2 kuasa 3 dia tak tunjuk kat situ. And then 1 per 2 kuasa 4. Okay, 1 per 2 kuasa 4. So, 1 per 2 kuasa 4 adalah, dia buatlah 1 per 0.1
1 darab 1 per 2, 0.5. 0.25. And then sepatutnya 1 per 1 darab 1 per 8. 1 per 8 adalah kalkulator. Pasal pakai kalkulator tak? Mana saya punya kalkulator? Okay, this one. Kalkulator. 1 bagi 8. 1125. Okay, 1125. Okay, 1125. 1125. 0.5. Okay, 0025. Dia adalah kalau you nak tulis kat situ. Tak saya tulis kat situ lah, senang sikit. Okay. Value dah kat situ. Titik tu. Titik. Ni titik titik. Okay. So saya letakkan 1, 2, 3, 4, 5 macam kita buat tadi. Yang ni adalah 0.5. Yang ni adalah 1 per, yang ni saya tunjuk ni lah 1 per 2. Yang ni 1 per 4. 1 per 4 adalah 0.25. 1 per 8 bagi 2 lah 0.125. Okay, 1 per 16. 1. Lagi saya tunjuk. Kalau confuse sekejap lagi, sabar dulu, you faham dulu. Okay, so yang ni 0.000625. 0.0625. Okay, 0.0625. Kalau ada lagi 1 per 32. 1 per 1 bahagi 32. 00 saya tulis dulu. 0.0125. 3125. Okay. So you tengok kat situ, cara dia mudah naknya. Tak tahulah you kalau you andaikan dia mudahlah. Okay. Okay, 25. Okay. Tengok saya tunjuk 0. Kita ambil kat situ dulu. Kita ambil yang contoh kat atas ni. Tengok macam mana contoh kat atas ni sebenarnya. Okey, yang ni lupakan sebab kita dah tahu dah yang tu. So kita tengok yang ni 0.25. Macam mana nak convert 0.25? Okay, 0.25. Okey, saya tunjuk kosong lah. Sepatutnya 10 kan. Tapi 10 kita dah tahu 1010. Okey, so 0.25 macam tu juga you compare with 0.5. Yang mana besar? 0.25 dengan 0.5. Which one is bigger? So kita tahu 0.5 dengan 0.25, 0.5 besar. So tak boleh tolak. So kita letak kosong. Okay. Ni titik lah. Kat situ ada titik kat situ. Titik. Okay, titik kat situ. So kita tengok. 0.25 ni dengan, kalau you nak tak kosong tu, tak kosong kat situ lah. Kosong kat situ. Okay, kosong. And then, 0.25 dengan 0.25. So, boleh tolak. So, you letak 1 kat situ. Okay, 0.25 tolak 0.5, so dapat kosong. So, habislah. So, jawapan dia tadi, kita tahu 1010. Okay, 1010. Okay, 1010. Titik 01. Okey, kita bagi soalan yang tak ada. Kita tengok 13.48. Okey, sekali jawapan dia kita tengoklah berapa bit kita nak. Okey, berapa bit kita nak yang kat belakang. Okey, 13 berapa? Binary 12 1101.
Ini 13. Okay, 13. Okay, 13. 1101. Tapi kita nak tengok ni 0.48 ni. 0.48 sebab tadi 13 kita dah semua dah pandai dah. Okay. Semua dah pandai dalam setengah jam dah you boleh dah convert. So 13 no problem. This is decimal number. Tapi yang 0.48 ni 0.48. Okay, 0.48 ni susah. Okay, sebab kita baru belajar. Okay, kita baru belajar. So kita tengok 11. Okay, 13 dekat situ kita dah convert. 1101. So titik situ. So kita tengok 0.48. 0.48 dengan 0.5 siapa besar? 0.5 besar. Tak boleh tolak. So saya letakkan kosong kat situ. Okay, saya letakkan kosong kat situ. Next. Okay. 0.48 dengan 0.25 siapa besar? So 48 besar. Boleh tolak. So 0.48 tolak 0.25. Boleh tolak. Saya letakkan satu. I'll put 1 there. So tolak lah. Kira lah. 8 tolak 5, 3. 4 tolak 2, 2. 0.23. 0.23 dengan 0.125. Boleh tolak. So letak 1 kat situ. 0.125. So nak mudah letak kosong kat situ. Okay. So 5, 10 tolak 10 tolak 2, 10 tolak 5, 5. 2 tolak 2, 0. Okay, 2 tolak 1, 1. Okay. So 0.125. Kali ni kita ada 0.0, sorry. 0. Saya tulis kat situ 0.105 dengan yang ni dah selesai, yang ni dah selesai, yang ni dah selesai. Tengok 0.0625. So for sure boleh tolak lah. Kan 0.625. So saya letakkan 1 kat situ. Okay, 0.0625. Okay, 0, 0. 10. Yang ni tinggal 4. 5. 4 tolak 2, 2. Okay. 10 tolak 6, 4. 0, 4, 2, 5. Okay, 0425 dengan 003125. For sure boleh tolak. Okay, 0425 dengan 003125 boleh tolak. So, yang ni tadi 1, 2, 3. Okay, next is 1. 0.0312. Ada lagi 5 kat situ pula. Okay. Lima. Ini tinggal 4. 4 tolak 2, 2. Okay. Kemudian 2 tolak 1, 1. 4 tolak 3, 1. 0. 0.00125. So kalau ingat teruskan lagi, tengok pula lah. 1/64. Okay. 1/128 dan seterusnya. Okay. Berapa digit you nak lah? 1, 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Okay. So kalau ada lagi, it up to you. Berapa titik perpuluhan you nak? Okay. Berapa titik perpuluhan you nak? Okay. Berapa titik perpuluhan you nak? Mungkin you takkan dapat jawapan yang exact. Macam you bahagilah. Contoh you bahagi, katalah you bahagi 3/8. Dek. 3, 1/8. Katalah 3/7. Okay, katakanlah contoh. 3/7. So ini decimal, so you akan dapat value. So apa yang you nak code, you will code depend on berapa titik perpuluhan you nak. Kan?
You takkan kod tulis panjang-panjang ni pun not exact lagi answer. It's not exact now answer. So let's say we use only 4 decimal point. So kita kata kita pakai 4 decimal point ataupun 5 decimal point contohnya. Okay, 0.42857. Sebab ni 1, so kita kata 57 saja. Okay, so kita akan ambil contoh katalah 5 titik perpuluhan. Same concept. Kalau lah kata you nak pakai only 5 decimal point. Okay, if you want to use 5 titik perpuluhan tu, floating point. So you stop kat situ lah. You stop kat situ. Okay, you stop kat situ. Tapi you takkan dapat, you will not get the exact answer. Okay, you will not get the exact answer. Sebab apa? Sebab kita ada lagi kat belakang tu. Tapi kita kata the answer, the value is near the answer. Value dia tu hampir menyamai lah. Kita cuba semak balik. Okay. So kita kata kat situ kita convert 1101. Kita akan dapat 13. Kan 12 campur 1, 13. Okay, yang tu betul. Tapi yang titik ni kita kata, kita try. Tadi kita kata 48 kan. So 0.25. So saya ambil yang ni. Campur 0.125. Campur. Okay, 0.125. And then the next one is plus 0.0625, 1/16, campur kita sampai 32 ni kan. 0.625, 0.03125. Okay, campur 0. Campur 0.0303125. Okay. So jawapan dia, you takkan dapat 48 tapi menghampirilah. Kita kata menghampiri jawapan tu. Okay, menghampiri jawapan tu sebab dia akan ada 0.0, okay, 0, okay, 1101.0101010 macam itulah lebih kurang. Okay. Kan dia ada banyak dia punya zero kat belakang. Kalau you nak try banyak perpuluhan pun no problem. Okay, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah tapi you can end up adding lah number. So 1/2, 1/2, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. So you create this value. Okay, you create this value so you akan dapatlah value yang menghampiri. Okay, menghampiri value yang you nak lah. Value yang you nak. So kalau you proceed, okay, kita ada sekarang ni 1/4. Okay, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. So saya berhenti kat 5 je lah. Kat situ. So kalau you add up lagi, kata contoh 1/64. Okay, 1/64. Kalau saya add up lagi 1/64. Mana kalkulator saya? Padam dah. 1/64. Okay, so 0.015 0.01565. Katalah saya tambah kat situ. Okay, ini 64. Satu je lah. Kan? Okay, 0.5 kosong kat situ sebab dia lebih besar. So 0.48 lebih kecil dari ni. 0.25 1 125. Okay, 0.0625. The next one is 0.3125 dan last one is okay, 0.0. Okay, so dia ada 6 titik perpuluhan kat situ. Okay, so kalau campur balik kat situ lagi menghampiri lah. Plus 0.03125, 03125. Okay. Plus 0.0625. Campur lagi 0.125. Campur lagi 0.25. So jadi 48. Ni dah melebihi lah kat situ.
Okay, melebihi 48 tu. So kalau bahagi tadi tu rasanya lebih ni kot value tadi. Okay, 0.0125 tu okay, mungkin lebih kecil. So dia tak sepatutnya campur tadi lah. So saya just letak 1 kat tu. Okay, sekarang dah value dah besar dah. So you kena go step by step. So kita ambil yang 5 tu lah. Kita ambil yang 5 kat situ. So kita akan dapat 0.46 something. 5 titik perpuluhan. Okay, so habis kat situ tentang floating point. Okay, yang sebelah sini no problem. Tapi yang sebelah sini tu you kena faham lah konsep of number yang kat situ. 1 per, kalau decimal tadi tu kita kata okey lah 10 kuasa 10, 1 per 10 is 10 kuasa 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000, 1 per 10,000 dan seterusnya. That is a decimal. Tapi kalau binary, okay, 1 per 2 kuasa 1, 1 per 2 kuasa 2, 1 per 2 kuasa 3, 1 per 2 kuasa 4 dan seterusnya. Okay, on the yang lepas titik perpuluhan. Okay, yang lepas titik perpuluhan. So, samalah you nak convert daripada decimal binary, binary decimal. So, you buat macam tu. Okay, you buat macam tu. Contoh yang dia ambil ni mudah. Okay, contoh yang dia ambil ni mudah. 25, 0.25. 0.25 is actually 1 per 4. Okay, 1 per 4. So, tak ada masalah lah you nak buat yang dia punya kosong. Okay, kosong yang kita tengok tadi kan. 0.25 lebih kecil daripada 0.5. So, tak boleh lah kita letak kosong. Okay, and then okay, 1 kat situ. 1 ni, so 0.25 is equal to 0.5. Okay, ada soalan nak tanya? Especially yang floating point ni lah. Any question yang nak tanya? Especially yang floating point tu kalau ada mungkin confused. Ataupun nak try satu lagi. Any question? Yang ni faham ke sebab semua diam ni faham ke ataupun still lagi absorb? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, okay, mungkin you balik try tengok dulu. Okay, yang penting tu you tulis 0.5, 0.25, 1.25, 0.0625, 0.0325. Mana nak dapat nombor-nombor ni? Macam ni lah. 1 bagi 2, 1 bagi 4, 1 bagi 8, 1 bagi 16, 1 bagi 32, 1 bagi 64. Kalau nak teruskan lagi sampai 1 bagi 128. 64 adalah 128. So, you dapat value-value ni. And then, you buatlah tolak. Cuma sekarang ni yang pening sikit tu sebab dia 0 perpuluhan. Okay, 0 perpuluhan. Yang sebelum ni kita buat yang binary decimal binary tu nombor bulat. Okay, so tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Tapi yang sekarang ni mencabar lah. I'm not calling difficult. I call it challenging. Okay, because dia ada is a floating point ataupun apa number, decimal number ni, nombor perpuluhan. Okay, so kalau boleh tolak, so you letak 1. Kalau tak boleh tolak, you letak kosong. Macam contoh kat sini, 0.48 tak boleh tolak 0.5. Mengapa? 0.48 lebih kecil. So, you tolak kosong. 0.48 boleh tolak 0.25. So, you letak 1. So, you tolak. Sama konsep macam tadi. Okay, so saya nak introduce you untuk new topics. Okay, yang kita dah habis. Part 1. So, saya nak introduce you topics seterusnya. Okay, dekat part 2. Dan kita akan bangkitkan isu yang mengapa kita kena belajar the next part lah. Okay. So kita akan bangkitkan isu tu dulu. Okay. And then mungkin. So that is floating point. Hexa to. Okay, that is floating point. Hexa to binary. Yang ada kat sini is decimal to binary. Decimal binary, binary decimal. Okay. Yang ada kat slide tu is binary decimal, decimal to binary. Okay, yang hexa tak ada.
Okay, so sekarang ni kita continue chapter or topic 3, part 2. Okay, binary integer representation. Kita tengok binary integer representation sama juga. Tapi kita nak tengok the most important issue in this topics or this part is a sign magnitude. Positive and negative. How we represent a value in positive. No, senang. Kalau kita kata, okay, easy. But how we represent a negative value? Macam mana kita nak letak how we put this negative sign? Normally positive we don't put, right? But when we write number, for example, negative 52, so we put a negative sign there. Minus sign there. To show that the value is negative. So how we represent this negative value? Okay, negative value. So at the end of this chapter, students should be able to identify the weaknesses of binary representation for integers. And then utilize the sign magnitude techniques in represent data. Utilize the one complement techniques. And then another one is two complement techniques. Okay, kita tengoklah apa weaknesses dia. And we introduce a new until we arrive at the two complement. So almost kita kata a good or the nak kata perfect pun, yeah, you can say a perfect way to represent the value. Tapi yang one complement, two complement, or maybe sign magnitude, we will cover later in our maybe next class. Okay, so binary integer representation. So computer represent integer in binary, 0 and 1. And how to differentiate between positive and negative number. Macam mana nak differentiate? Okay, nombor tu positif kan, nombor tu negatif. So ada 3 cara kat sini. Yang pertama is sign magnitude. Okay, we have 3 ways. And then the next is one complement. Later we will look at the weaknesses of sign magnitude. And then we go to the one complement. So this one complement try to solve a sign magnitude weaknesses. Okay. But it also have a weaknesses. Dia weakness. Tak ada weaknesses ke satu ke dua tak ada, kita akan tengok. So dia still ada kelemahan. So the two complement will try to solve problem with one complement. Okay, so we introduce sign magnitude. Sign magnitude is simple, tapi dia ada problem. So we introduce one complement, try to solve sign magnitude problem. But one complement also have problem. So we introduce next two complement to solve one complement problem. So by default, okay, so the problem with the negative numbers, okay, solve with two complement. So sign magnitude. Okay, paling mudah sign magnitude. Computer cannot understand sign positive or negative because computer only know 0 and 1. Okay, 0 and 1. So we use 1 and 0 to represent negative and positive integer. So normally computer system use 8 bit to represent a character. So setiap nombor, every number, we represent it using 8 bits. Okay, 8 bit. Okay, so the leftmost bit. So when we want to use sign magnitude, we must use the leftmost to represent positive and negative. So katakanlah contoh here, 0 represent positive and bit 1 yang warna merah kat situ, the red colored. Okay, even though kat computer there's no color. Okay, but to show you the example, okay, we put 0 positive and 1 negative. Okay, so if you want to represent positive 37, we will put the leftmost, okay, with 0. Okay, and the remaining 7 bit is a number. And if we want to represent negative 37, this is critical. Okay, critical. So we put 1 here, and then the remaining is the value. Same, 097. Okay, 0 is positive. And then this one is negative 1, 97, negative. Okay, 97. Okay, nampak macam okay. Look okay. Kan? But what is the problem with sign magnitude? Anybody know? Ada siapa nampak? Agak-agak lah. Before we proceed. Ada siapa nampak? Apa problem dia? Cepat-cepat.
Anybody see the problem? Kita semua dah terlena. Hari ni tengok banyak sangat number, dah pening ya. Tak apa, kita tak masuk lagi yang apa yang one complement, two complement. Saya tangguhkan untuk next class. One complement, two complement. At least you have a fresh mind. Okay, on our next class. Hari Rabu. Hari Khamis. Okay, nampak tak apa problem? Okay, kalau tak nampak tak apa, kita go to the next slide. Next slide beritahu. There are two disadvantages. Okay, there are two disadvantages. Reduce the value that can be represented by the bits, okay, by half. Ingat tadi, saya kata 8 bit, so the highest value is 255. The lowest value is 0. So we can represent using 8 bit 256 number from 0 until 255. Okay, 0 until 255. But when we use the leftmost bit, kita guna satu bit yang paling kiri tu, leftmost bit, as a sign untuk positive and negative. Okay, so we reduce the number from 256 into 258. 128. Okay, nombor 3 separuh. Jadi from 0 until 127. However, the total number can still be represent or still the same. Cara keseluruhan semua sebenarnya sama. Sebab kita ada dia represent positif 127 sampai negatif 127. So positif 127, okay, positif 127 sampai kosong. Lepas tu kosong juga. And then dia ada negatif 1 sampai negatif 127. So you kira balik. So ada 256 sama. Kosong ada 2. Kosong positif, kosong negatif. Yang tu yang kita akan tengok. Okay. The next one. Causing error in arithmetic operation. Yang tu kita akan tengok. Dia ada kosong positif, kosong negatif. Adakah? Kosong is kosong. If we say 0 is 0. There's no positive or negative. Tapi in this case, sebab kita bagi 2, so dah ada 2 value. Okay. So example using 4-bit representation. Ni yang tadi kita kata. Okay. So kosong kosong without sign. Value dia kosong sampai 15. Okay. Kalau ada sign yang depan leftmost ni is sign. So negative 7 until positive 7. But if you kira tengok balik. So dia ada 16 juga. 16 juga. Kosong ada 2 kat situ. Okay. Yang ni pun sama. Macam saya beritahu. Okay. Kalau kosong sampai 255. Okay. Kosong sampai 255. Kalau kita pakai positif, negatif. So kita akan ada positif 127 and then negatif 127. That is the range. Kalau total balik sama juga. Okay, 256 bit. Okay. Isu dia kat situ adalah when you do the mathematical calculation. Okay, mathematical calculation. In this case kat situ ada extra. Okay, ada extra kat situ. Okay, ada extra. Okay, 7 bits akan ada extra. Number kat situ is negative value campur positive value, so ada extra. Okay, so dia akan bagi jawapan yang salah, wrong answer. Okay, what is the result of? Ni pun sama juga. Okay, 113 tolak 65, so dia juga akan bagi okay, extra, dia ada carry forward value. Okay, and then dia akan bagi jawapan yang salah. Okay, dia akan bagi jawapan yang salah. Okay, so bagaimana nak menyelesaikan masalah ni? Bagaimana nak menyelesaikan masalah ni? So kita kata kat situ, kita akan gunakan next class, kita akan cover. Okay, using one complement. Okay, next class saya akan tunjuk menggunakan one complement. So apa punca kesalahan? Kita tengok kat situ, the issue here is the extra. Okay, extra bits. Extra bit. Okay, extra bit. How we manage this extra bit?
Okay, ada carry, so ada terlebih satu. Okay, extra bit. How we manage this extra bit? So, this extra bit actually create issue with sign magnitude. Okay, this extra bit create issue in sign magnitude. Okay, kalau satu kat situ negatif. Okay, the leftmost. Kita kata the leftmost. So, the leftmost is 1 here. So, should be negative. Okay, but the answer is not. Okay, so ada issue kat situ. So, next class we will cover. Okay, next class kita akan tengok macam mana kita nak uruskan yang negative value ni. Macam mana kita nak buat. Okay, tapi sebelum tu kita kena buat dulu lah complement nanti. So, kita tak pakai sign magnitude. Okay, kita tak pakai sign magnitude. Kita replace with complement. Okay, complement. So, nanti next class I'll share you what is the complement. What is mean by complement. So, saya ingat dekat situ saja. That's all for today.